Seribu individu paling kaya di dunia berjaya mengatasi kerugian akibat COVID-19 dalam masa hanya 9 bulan. Namun bagi golongan termiskin dunia, lebih dari satu dekad diperlukan untuk memulihkan kerugian yang mereka hadapi akibat daripada COVID-19. Saya memetik laporan yang dikeluarkan oleh Oxfam International pada Isnin yang bertajuk The Inequality Virus yang diterbitkan pada Hari Pembukaan Forum Ekonomi Sedunia WEF Davos Dialogues. Dan kita mahu membincangkan mengenai perkara ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari, Ketua Ekonomi Pusat Pendidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semula kepada Hafizi. Prof, kita nak lihat laporan ketidaksamarataan Oxfam ada sebut berkaitan dengan golongan miskin yang akan ambil masa lebih kurang dalam satu dekad untuk pulih kembali ke fasa sebelum pandemik ataupun pra-pandemik itu sendiri. Malaysia pada kadar kemiskinannya 5.3%. Adakah perkara yang sama juga diperlukan, tempoh yang sama juga diperlukan untuk memulihkan kembali golongan miskin di Malaysia? Hafizi, kalau kita lihat laporan Oxfam itu sendiri, ada dua perkara yang dibangkitkan sebenarnya, diutarakan dari segi indikator kesejahteraan rakyat itu, iaitu kemiskinan, juga ketidaksamarataan ataupun ketidakseimbangan pendapatan, iaitu income inequality dan juga poverty. Kalau dari segi baik, pertama kalau kita lihat dari segi kemiskinan, kemiskinan memang secara puratanya kita dijangka akan mengambil satu dekad ataupun kurang, kerana kemiskinan ni lebih mudah pada segi pembuatan dasar dan juga dari segi praktikalnya lebih mudah untuk dihapuskan berbanding dengan ketidakseimbangan pendapatan, kerana kalau kita lihat kerananya kenapa kemiskinan hanya dilihat pada pada garis pendapatan kemiskinan itu, ataupun dipanggil PLI, poverty line income itu, maknanya jika individu tersebut berada ataupun isi rumah tersebut berada di paras pendapatan melebihi PLI berkenaan, maka dia tidak dikategorikan sebagai miskin. Dan untuk address orang yang kemiskinannya lebih mudah, maksudnya pendapatan mereka meningkat, maksudnya kemiskinan dapat dikurangkan. Selalunya dalam kes Malaysia dan juga banyak-banyak kes negara di dunia pun, pertumbuhan ekonomi itu berkorelasi positif dengan kemiskinan. Maksudnya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang diterjemah pada pertambahan atau peningkatan pendapatan, maka kuranglah orang miskin. Tapi yang belum rumit ni, Hafizi dan juga pendengar yang lain, adalah ketidakseimbangan pendapatan. Yang ini memerlukan lebih dari satu dekad, mungkin 2 dekad atau 3 dekad, bergantung kepada sejauh mana kita dasar-dasar kita, intervensi kita untuk mengubah struktur atau pendapatan ataupun mengubah pengagihan pendapatan itu. Ini akan mengambil masa yang lama. Tapi kebaikannya, kalau kita memberi fokus ke arah kepada ketidakseimbangan pendapatan, maka kita juga boleh tackle kemiskinan secara selari. Maksudnya killing two birds with one stone lah, apa yang saya nak sampaikan kat sini. Dan Doktor, melihat kepada laporan Oxfam juga menggesa kerajaan bertindak pantas untuk tangani ketidaksamarataan jurang pendapatan ini. Jadi bagaimana Doktor melihat kendalian kerajaan Malaysia setakat ini dalam isu berkenaan? Kita lihat, pertama kita kena tahu ketidakseimbangan pendapatan ini sebahagian besarnya ataupun lebih kurang 2/3 daripadanya datangnya daripada pendapatan pasaran buruh, kerana jumlah pendapatan isi rumah yang diperolehi itu 2/3 itu datang dari pasaran buruh. Dan sekarang ni kerajaan mengambil pendekatan yang proaktif, saya nampak, untuk menambah baik ataupun memulihkan sektor ataupun sektor pasaran buruh itu sendiri. Tetapi kita kena faham juga, Fizi, dalam kita nak menangani pasca COVID-19 ini, kita ada beberapa fasa yang kita perlu faham juga, dalam fasa pemulihan setahun ataupun 2 tahun akan datang ni, kita tidak selalunya fokus kepada arah pada gaji atau pendapatan, tapi lebih kepada untuk mengekalkan pekerjaan dan untuk mencipta pekerjaan. Maksudnya selepas perkara itu diselesaikan ataupun pekerjaan dan juga peluang pekerjaan itu ada, pasal berikutnya baru kita lihat kepada
bagaimana untuk isu gaji atau terutama isu pendapatan pekerjaan, golongan pekerja dapat ditingkatkan selari dengan puasa ekonomi yang dah kembali seperti sedia kala. Tapi dalam keadaan COVID-19 ini ada dua kemungkinan, ya, kalau boleh saya kongsi kat sini dari sudut pengagihan ini ataupun ketidakseimbangan pendapatan ini. Pertama, dia boleh menjadi keadaan yang akan memperbaiki ketidakseimbangan itu. Maksudnya COVID-19 ini boleh membantu, impaknya boleh membantu untuk mengurangkan jurang pendapatan sendiri di kalangan orang kaya dengan orang miskin, ataupun di Malaysia kita terarah kepada B40, M40 dan T20. Ya, tetapi saya nampak perkara yang kedua juga, dia boleh melebarkan lagi jurang tersebut. Ya, kenapa? Yang pertama saya kata dia boleh rapatkan jurang juga kerana kita dapati bahawa kebanyakan orang yang kehilangan pekerjaan semasa COVID ini adalah mereka yang berpendapatan tinggi juga, yang pekerja profesional pengurusan ni, kerana firma-firma nak mengurangkan kos, jadi mereka ni yang terkesan terlebih dahulu, ya. Tapi dalam masa yang sama kita faham juga ramai juga yang kehilangan pekerjaan bagi golongan yang pekerjaan yang biasa. Tapi kita ambil secara keseluruhannya, saya kuat untuk berpandangan bahawa semasa pasca COVID ini pengagihan itu sedikit melebar. Dan Doktor, melihat juga kepada perkara-perkara lain selain daripada ketidaksamaan dalam jurang pendapatan di Malaysia ini, apa lagi ketidaksamaan yang mungkin menjadi perkara kedua, ketiga yang boleh kita fikirkan bersama-sama, yang mungkin dibimbangkan kesan daripada akibat pandemik COVID-19 ini? Selain daripada ketidaksamarataan atau ketidakseimbangan pendapatan itu, ya, kita perkara yang dah lama juga kita perhatikan, tetapi COVID-19 ini datang untuk membawa mesej itu lagi sekali, menunjukkan kejelasan mesej itu. Antaranya adalah keseimbangan ataupun ketidaksamarataan dalam untuk mendapatkan peluang pekerjaan, ya. Kerana kita tahu bahawa secara langsung dan tak langsungnya wujud kita namakan berpihak ataupun bias ni di dalam pasaran buruh yang kita perlu lihat. Selain itu, ketidaksamarataan atau tidak keseimbangan dalam pemilikan kekayaan dari segi sudut aset, ini adalah elemen bukan keuangan ataupun elemen bukan monetary lah kita panggil, dalam bentuk aset yang juga kita lihat selama ini dan sekarang ini pun kita lebih terarah kepada ketidakseimbangan dalam bentuk keuangan, ya, bentuk pendapatan, tapi kita juga kena lihat ketidakseimbangan dalam bentuk aset yang juga sebenarnya mempengaruhi jurang antara orang kaya dengan orang yang miskin. Kerana kita tahu bahawa Hafizi, kadang-kadang orang tu pendapatannya mungkin lebih rendah dari segi monetarinya, dari segi keuangannya, tapi aset yang beliau miliki banyak, ya. Ini juga perlu diambil kira dalam untuk melihat kehadapan isu pengagihan. Dan Doktor, antara cadangan Oxfam untuk menangani jurang pendapatan dan sebagainya, ketidaksamarataan ini, mereka menyatakan bahawa mungkin kerajaan boleh melihat kepada cukai kekayaan. Bagaimana Doktor berpandangan perkara ini? Adakah ia positif ataupun membawa impak yang sebaliknya? Saya kira perkara ni saya pernah bincang di awal ni juga, tapi sebelum peristiwa COVID-19 lah, bagaimana kita nak mencari kaedah. Kita tahu kaedah konvensional seperti yang Oxfam bagi tahu juga, itu adalah yang mana-mana negara buat kaedah konvensional. Maksudnya kita gunakan percukaian kepada mereka yang lebih kaya supaya mereka ni dikenakan lebih banyak cukai, ya, dan juga cukai tadi, hasil kutipan cukai tadi digunakan kembali untuk mengagihkan semula kepada golongan yang miskin ataupun golongan yang berpendapatan rendah melalui program-program tertentu lah. Ini amalan biasa yang dilakukan, dan juga kita dah buat pun. Kalau Prof. ingat masa GST dulu, sebenarnya GST itu sebenarnya adalah salah satu mekanisme tak langsung sebenarnya untuk mendapatkan cukai yang lebih daripada mereka yang berpendapatan tinggi, kerana kalau mereka berbelanja kepada yang tidak mendapat exemption,
kalau duduk pada mesti ingat. Jadi kita cuba kutip sedikit dari situ untuk diagihkan balik kepada mereka yang layak. Tetapi ia bukanlah dalam konteks ini GST itu bukanlah sebagai mekanisme unggul ya untuk mengagihkan kekayaan, tapi yang unggulnya seperti yang Oxfam beritahu dalam negara-negara lain, kita kenakan cukai tak langsung, kita kenakan cukai yang tinggi kepada mereka yang berpendapatan tinggi supaya dapat diagihkan semula. Tapi itu kaedah konvensional. Tapi mungkin ada kaedah lain yang lebih mesra kepada mereka yang berpendapatan tinggi ni. Ini yang saya cadangkan semasa di awal ni dulu ya. Kita cuba mencari kaedah bagaimana kita nak menggunakan kekayaan orang tu, kedudukan seseorang itu, orang kaya ni bagaimana untuk membantu orang bawah. Ya, terutamanya golongan korporat yang kaya, mungkin kita boleh gunakan selain daripada cukai, kerana mereka tidak suka perkataan cukai itu, kita gunakan dengan kaedah seperti kaedah yang mana kalau mereka ini boleh menggajikan orang ataupun boleh mencipta orang lain sama naik dengan dia, maksudnya usahawan yang lebih mampu untuk membawa ramai pekerja, maka kita tak perlulah menggunakan kaedah cukai. Ini lebih kepada inovasi sosial di antara yang situasi menang-menang saya lihat ini yang lebih menarik sebenarnya. Tapi kita kena kaji betul-betul, lihat pelaksanaannya bagaimana. Berbanding dengan cukai itu lebih kepada kaedah konvensional lah saya nampak. Okey, baik. Terima kasih Ketua Ekonomi Pusat Pendidikan Pasaran Buruh Masa Harapan, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari atas perkongsian mengenai jurang pendapatan antara miskin dan kaya, yang mana kalau kita lihat kemiskinan golongan miskin dijangka akan pulih daripada kesan akibat pandemik COVID-19 ini dalam masa 1 dekad. Kita bincangkan berkenaan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Oxfam International.